Menulis dengan cinta, membina generasi dengan pena. Itu tajuk yang Darah Muda angkat pada malam ini untuk mengupas tentang kesan penulisan dan bagaimana penulisan itu mampu memberi dan menentukan masa depan bukan sahaja sesebuah generasi tetapi sebuah negara, nasib sebuah negara. Jadi penulisan berikan kesan sangat besar. Dan pada malam ini saya tidak ditemani oleh sesiapa di studio Darah Muda tetapi kami bersama dengan seorang penulis muda yang merupakan salah seorang daripada penerima anugerah pada Malam Wartawan Malaysia 2020 pada 11 September yang lalu untuk bicarakan tentang menulis dengan cinta, membina generasi dengan pena. Bersama dengan kami di talian Skype merupakan Rohana Nasrah yang merupakan pegawai berita Biro Bernama Sabah yang merupakan pemenang penulis rencana cemerlang Hadiah Kewartawanan Malaysia 2019 Malaysia Prize Institute MPI Petronas pada Malam Wartawan Malaysia 2020 pada baru-baru ini. Jadi Rohana, kalau boleh saya mulakan pada malam ini dengan soalan yang paling besar yang kita nak tahu ialah tentang bagaimana menulis dengan cinta. Bagaimana menulis yang boleh memberikan emosi, yang boleh berkongsi emosi dengan pembaca tanpa perlu bersua empat mata, menulis dengan rasa. Mungkin Rohana boleh kongsi dengan kami tentang bagaimanakah boleh kita menulis dengan kaedah yang sedemikian. Assalamualaikum, terima kasih Irfan di studio. Kepada semua penonton Bernama TV, saya Rohana Nasrah, kini berada di Kota Kinabalu. Mengulas kepada soalan tersebut, sebenarnya memang sebagai wartawan tu mereka harus mengetahui peranan wartawan itu apa sebenarnya kan. Bukan sahaja kita perlu menulis tetapi dalam masa sama kita perlu menceritakan apa yang kita faham terhadap sesuatu perkara atau sesuatu isu supaya yang membaca pun sama faham ataupun mendapat input daripada apa yang kita tulis. Kerana itulah sebenarnya cabaran seorang wartawan, bagaimana untuk memastikan penulisan mereka tu berimpak ataupun masyarakat khususnya menerima kesan daripada penulisan itu. Memang bukan mudah. Saya sendiri pun bukanlah mau dikatakan seorang wartawan yang hebat, tidak. Saya pun masih lagi belajar banyak pelbagai aspek. Namun apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah bagaimana menyampaikan sesuatu cerita itu dengan rasa adalah menerusi pemerhatian kita sebagai seorang wartawan. Jika kita berada di lokasi, kita perlu menceritakan apa yang kita lihat. Dan kalau kita menemu ramah sumber yang apatah lagi kalau sumber itu yang susah kita nak dapat, kita perlu memanfaatkan. Seorang wartawan harus memanfaatkan sepenuhnya peluang keemasan itu untuk orang bilang menggali ataupun menggali apa yang ada dalam diri dia. Contoh macam kupasan rencana saya baru-baru. Rohana, ada 5 artikel yang membawa Rohana mendapat anugerah pada Malam Wartawan Malaysia tahun ini. Yang antaranya yang pertama ialah artikel berjudul Gajah Borneo, Khazanah Berharga Sabah Semakin Terancam. Saya sempat membaca artikel tersebut dan kita boleh melihat bagaimana Rohana meletakkan tutur kata ayat itu ada rasanya, ada rasa sedikit kecewa mengapa begitu banyak gajah yang dibunuh dengan kejam. Kita ada rasa marah kerana kita rasakan bahawa ada tindakan yang perlu dilakukan secara drastik, secara cepat. Mungkin itu terkait dengan apa yang Rohana sebut tadi bahawa perlu di lapangan membuat kajian, itu mainkan peranan yang penting. Mungkin Rohana boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang pengalaman menulis artikel, 5 siri artikel ini, Rohana. Okey, saya menghasilkan 5 siri artikel ni dalam tempoh 2 minggu. Sebab termasuk saya di lapangan dalam 4 hari. Lepas tu saya memanfaatkan sepenuhnya masa saya di lapangan itu bertemu dengan penjaga gajah. Saya pergi ke Kinabatangan yang saya ambil sebagai satu kajian kes untuk saya kerana di Kinabatangan itu sememangnya terkenal sebagai antara daerah yang masih ada habitat semula jadi gajah di situ. Kenapa saya mengupas dalam erti kata yang seperti Irfan katakan tadi penuh dengan rasa apa semua, itu saya ambil daripada sumber yang saya temu ramah sebab dia sudah hampir 30 tahun menjaga gajah apa semua dan dia melihat
banyak sangat situasi yang di mana kerakusan masyarakat itu sukar masih boleh dikatakan yang seperti tidak berperi kemanusiaan kerana Ya, masih sahaja tidak peka terhadap pentingnya kita menjaga khazanah Sabah itu Gajah Borneo itu sendiri. ya. Dan saya bertanya pada beliau apa yang terdetik di fikiran beliau apabila membaca mungkin yang di dada-dada akhbar berkaitan dengan isu-isu gajah apa semua. Dan saya melihat dia memang berkongsi emosi itu kepada saya. Jadi kita sebagai wartawan apabila kita melihat kalau sekiranya sumber kita tu walaupun dia hanya bercakap sedikit, dia cakap saya rasa kecewa, saya rasa marah gitu kan. Itu sebenarnya satu konotasi yang menggambarkan keseluruhan bahawa satu-satu isu macam contoh isu gajah ni harus diketengahkan emosi itu supaya masyarakat tahu pentingnya kita menjaga alam sekitar. Walaupun Ya. bagi saya yang tidak berapa hebat dalam penulisan ini, bagi Hebat, saya hebat. itu Lepas tu kita panggil ke Darah Muda. bagi saya perkara itu harus diketengahkan supaya pembaca memahami situasi itu. Dan sebab Ya, kita Rohana. peranan kita sebagai wartawan itu mendidik, kan? Ya. Kita mendidik, kita memberitahu kepada mereka apa situasi sebenar. Apatah lagi sebagai wartawan bukan sahaja sebab memang kita punya kerjaya wartawan tu malah dalam bidang penyiaran juga sendiri kita punya tugas tu adalah mendidik masyarakat, membuka minda mereka bagaimana melihat satu dimensi atau perspektif yang lebih Rohana, bagus kalau boleh saya dalam masuk. Ya, kalau boleh saya masuk berkenaan dengan mendidik masyarakat itu, kita membawa pada persoalan bahawa bila kita menulis, kita bukan menulis syok sendiri, bukan menulis hanya kerana kita nak menulis. Sepatutnya menulis itu memberikan kesan kepada masyarakat. Tetapi halangan dan juga cabaran hari ini, bila kita menulis itu, belia tidak membaca kerana belia banyak baca media sosial. Mereka lebih banyak membaca tulisan-tulisan yang ringkas berbanding daripada artikel penuh seperti mana kita sebagai wartawan dan jurnalis selalu terbitkan. Bagaimana untuk berhadapan dengan cabaran itu? Memastikan bahawa kita menulis, memberi kesan, bukannya syok sendiri, Rohana. So itu kita perlu menggunakan satu bahasa mudah yang difahami dan terus tertancap di hati pembaca. Contoh macam gitu kan. Apatah lagi sekarang ini kita macam contoh kita sendiri pun banyak platform kan, bukan sahaja daripada segi artikel tetapi kita boleh menerbitkan dari segi multimedia yang boleh dan sekarang ini pun kita punya berita turut diterbitkan menerusi platform Facebook apa semua kan. Sebenarnya bagi saya macam mana dia punya best word. Bagi saya dia bukan cara untuk memastikan generasi muda especially kan menjadi generasi pembaca. Nak katakan mereka tak membaca tu saya rasa mungkin bukan satu yang tepat. Dari segi penulisan, gaya penulisan lah saya rasa, gaya penulisan and then bahasa yang mudah difahami, ringkas dan apabila mereka membaca mereka boleh membayangkan situasi itu begitu. Itu kalau bagi saya lah. Sebab dia mungkin saya boleh katakan saya menulis sebab dulu saya dalam bidang penyiaran kan. Saya menulis sebelum saya menulis sesuatu berita ataupun rencana ataupun special report kan laporan khas, saya akan merangka penulisan saya itu seperti saya merangka storyboard. Kan kalau kita buat berita kan, kalau kita buat program rancangan apa semua kan kita ada storyboard. Ada jalan cerita kan. Mana visual yang kita mau letak dulu, mana yang orang bilang, saya cakap sabar boleh jawab ini kan? Harap-harap semua. Boleh. Rada, kalau boleh saya masuk ya sebelum kita berhenti berehat. Ada satu persoalan yang saya nak cuba bangkitkan pada malam ini. Penulisan bukan sahaja memberikan nilai pendidikan kepada masyarakat tetapi dia menentukan hala tuju sesebuah negara. Kalau kita lihat dari sudut sejarah pada tahun 2010 kita ada Arab Spring di Timur Tengah. Pada tahun 2016, kita ada protes di Korea Selatan sehingga menggugurkan Presiden Park Geun-hye kepada ketika itu dan pada tahun lepas, Hong Kong mencetus protes yang sangat besar. Semua itu berlaku kerana penulisan. Dan kita nak tahu bagaimana penulisan ini boleh memberi kesan, kalau konteks Malaysia ini mungkin pilihan raya, mungkin kepada usia kerajaan di serata dunia,
dan penulisan itu mainkan peranan yang sangat penting. Tetapi untuk menjawab persoalan ini, kita akan berehat seketika, ya Rohana, dan kita menunggu jawapan daripada seorang penulis muda, seorang penulis yang sangat berbakat. Semuanya kembali selepas ini di Darah Muda. Kembali bersama kami di Darah Muda membicarakan tentang menulis dengan cinta, membina generasi dengan pena. Bersama dengan kami merupakan Rohana Nasrah daripada Sabah. Dan Rohana, seperti mana yang saya bangkitkan sebentar tadi, penulisan yang mampu menentukan jatuh bangun sesebuah negara dan juga menentukan merdeka ataupun terjajahnya negara itu. Mungkin sedikit komen sebelum kita masuk sedikit kepada pihak Ariudun Sabah. Macam kita tahu kan wartawan penulisan itu sendiri sememangnya mempunyai pengaruh kerana setiap penulisan itu ada pembaca kan, ada pembaca itu maksudnya masyarakat kita lah kan, dan setiap info yang kita bagi kan, especially dari segi yang mungkin mainstream ataupun media sosial apa semua, dia dapat mempengaruhi halayak, especially dalam membuat keputusan dari segi bagaimana kita menyampaikan sesuatu informasi tentang terhadap sesuatu isu lah. Bagaimanapun bagi saya penting untuk seseorang wartawan itu memegang etika kewartawanan itu sendiri dalam menyampaikan setiap maklumat yang disampaikan, supaya apa yang kita sampaikan itu, kalaupun ia mempengaruhi dan sememangnya mempengaruhi halayak ramai, iaitu masyarakat kita, sekurang-kurangnya apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, orang cakap begitu kan, sebab kita perlu fikir bahawa kita tu berperanan kan, kita berperanan dalam membentuk masyarakat ataupun negara. Kalau sekiranya penulisan kita tu tidak betul kan, ataupun penulisan kita tu tidak seimbang ataupun berat sebelah sehingga boleh mencetuskan orang bilang kebencian kah, ataupun sesuatu yang orang bilang tersalah tafsir. Maksudnya pembaca tu tersalah tafsir apa semua. Ya Rohana. Jadi Rohana, kalau boleh saya tanya sedikit tentang bagaimana keadaan pihak Ariudun Sabah ketika ini. Adakah perkara itu berlaku tentang tanggungjawab penulisan yang ia bertanggungjawab kepada pembaca, yang tidak berat sebelah, yang menyatakan kebenaran secara penuh, bukan adanya yang tersembunyi? Adakah perkara itu berlaku di pihak Ariudun Sabah sekarang ini, ataupun kita ada sekumpulan mereka yang tak bertanggungjawab, yang menulis tanpa ada rasa amanah itu ketika menulis? Bagaimana senario di Sabah ketika ini? Kalau dalam pilihan raya negeri Sabah ni memang rata-rata semua wartawan jelas akan peranan dan tanggungjawab itu. Tapi memang tidak dinafikan jugalah. Mungkin ada juga segelintir wartawan kan, saya minta maaf mencakap, mungkin ada yang bukanlah tidak beretika, tetapi mungkin dari segi pengolahan berita itu yang boleh membuatkan masyarakat tersalah anggap begitu kan. Jadi dia kena ada balance lah, balance. Kalau kita mau menulis berita berpihak kepada satu tempat, sesuatu keadaan ataupun situasi, biar apa yang kita laporkan itu yang jelas, yang benar dan tanpa tokok tambah, supaya pembaca pun ada orang bilang clear kan, faham dan tahu terhadap sesuatu itu yang tidak ditokok tambah, yang benar dan tidak mencetuskan orang bilang prejudis, begitu kan. Kan itu kan memang peranan kita sebagai wartawan kan. Kalau kita membuat laporan berita apa semua tu, biar berdasarkan fakta dan fakta itu benar, tidak ditokok tambah, dan sebaiknya fakta itu adalah daripada sumber yang sahih dan bilang benar. Begitu. Ya, Rohana, kalau boleh saya tanya tentang penulisan ini, antara tujuan orang menulis ialah nak kumpul perhatian, nak dapatkan publicity, dapatkan like, dapatkan share, dapatkan rating. Saya kira itu antara gejala sosial yang tidak sihat dalam kalangan penulis, bukan sahaja wartawan tetapi juga mereka yang menulis dalam blog-blog bebas. Mungkin Rohana sebagai seorang penulis muda boleh berikan nasihat dan kongsikan tips tentang bagaimana mengimbangi menulis yang dapat menarik perhatian orang ramai, tapi dalam masa yang sama tidak menggadaikan prinsip dan etika sebagai seorang wartawan dan juga penulis. Itu sebenarnya terpulang dengan diri sendiri juga, kan? Kita sebagai wartawan, kita harus sedar kenapa kita masuk dalam bidang kewartawanan.
Itu kalau saya lah kan. Sebab saya lebih melihat peranan saya sebagai wartawan untuk mendidik pemikiran masyarakat, untuk supaya masyarakat tahu tentang sesuatu perkara ataupun sesuatu Ya. tempat ataupun sesuatu isu, supaya masyarakat itu orang bilang celik dan mempunyai ilmu terhadap sesuatu perkara kan. Ya. Kalau dia sebenarnya berbeza kepada apa misi seorang wartawan itu. Kalau misi saya adalah misi untuk mendidik masyarakat, untuk pastikan masyarakat yang membaca hasil tulisan tangan saya itu terdidik mengetahui sesuatu perkara. Kalau ada yang mungkin wartawan lain saya tidak tahu, tapi berkemungkinan kalaupun kiranya ada yang ada yang melihat kepada dimensi atau perspektif lain, mungkin mereka akan cenderung kepada untuk menulis Ya, hasil Rohana. menulis Kalau boleh. hasil yang Ya, ya. kalau boleh, itu ada dimensi penulisan kan. Rohana bersama dengan kawan-kawan wartawan yang merasakan diri bertanggungjawab, harus berpegang kepada prinsip dan juga etika kewartawanan. Tetapi ada juga mereka yang memilih seperti mana Rohana sebut, memilih jalan kiri. Dan mungkin Rohana boleh berikan sedikit perspektif sebagai penulis muda, apa yang berlaku di Facebook ketika ini. Adakah berlaku penulis-penulis, pengguna-pengguna media sosial yang menggunakan elemen hasutan, elemen yang membakar api perpecahan ketika ini? Adakah perkara itu berlaku khususnya dalam situasi PRU kita di Sabah? Itu tidak mustahil kan? Itu tidak mustahil di mana-mana. Saya rasa bukan PRN Sabah saja pun. Itu tidak mustahil akan berlaku begitu. Tetapi mungkin kalau saya bercakap tentang konteks Sabah, cumanya kalau melihat kepada untuk tempatan lah kan, lokal, saya melihat dia lebih seimbang dan kedua-dua pihak mendapat publicity sepanjang berkempen ini. Itu kalau dalam konteks yang saya melihat dari konteks tempatan lokal, media lokal di sinilah. Tapi kalau dari segi yang lain, mungkin yang menokok tambah di media sosial, blog apa semua itu mungkin wartawan ataupun penulis yang tidak ada kredibel lah kan. Mungkin yang dia menggelarkan dirinya sebagai wartawan, tapi sebenarnya dia bukan wartawan pun kan. Dia penulis, dia hanya untuk wujudkan kebencian macam gitu contoh. Ya, Rohana, ia membawa kepada persoalan. Rohana sebagai seorang yang sudah pun diiktiraf kredibilitinya, menerima anugerah pada Malam Wartawan Malaysia pada baru-baru ini. Soalan saya ialah, apakah misi Rohana selepas ini? Apakah apa yang tindakan Rohana akan lakukan untuk memastikan mereka yang Rohana sebut tadi, mereka yang tak bertanggungjawab, berita-berita yang tidak baik, yang tidak sahih ini boleh dibanteras? Jadi sebagai seorang ikon wartawan, apakah tindakan dan misi Rohana selepas ini? Saya sebenarnya pertama kali saya menginjakkan kaki dalam bidang kewartawanan ini, misi saya itu jelas. Saya mau menyampaikan, yalah memang mungkin klise lah orang cakap kan, tapi itulah sebenarnya orang bilang misi kenapa saya masuk dalam bidang kewartawanan. Walaupun sebenarnya bidang kewartawanan ini bukan cita-cita saya sebenarnya, tapi disebabkan saya minat menulis, saya suka membaca, saya suka mengetahui tentang sesuatu perkara itu, menyebabkan saya mahu berkecimpung dalam dunia kewartawanan. Kalau boleh, saya sebenarnya ingin melihat satu kewartawanan yang lebih menjurus kepada macam mana kita mau membina masyarakat tu. Macam mana kita mau menolong orang susah, contoh macam gitu kan. Especially macam di Sabah ini, masih banyak lagi perkara yang perlu diketengahkan secara jujur supaya pihak yang berkaitan mengambil tindakan untuk manfaat rakyat di sini. Contohnya macam pembangunan bandar kan, macam gitu. Pembangunan pendidikan yang harus betul-betul diberi fokus, kerana itulah sebenarnya saya meletakkan diri saya itu untuk membantu rakyat di Sabah ini mengetengahkan apa masalah mereka. Kalau saya rasa sedih ataupun macam saya rasa macam alamak, kenapa aku maksud saya belum mencapai satu kepuasan dalam bidang kewartawanan itu selagi ada perkara di Sabah ini, sebab saya sekarang di Sabah kan. Ada perkara di Sabah ini yang tidak diketengahkan ataupun tidak diperjuangkan demi manfaat rakyat. Mungkin ada orang cakap klise lah kau cakap gini-gini kan. Kalau begitu Rana, kalau begitu
adakah maknanya penulis kita belum cukup berani ataupun kerana ekosistem penulisan di Malaysia ini tidak membenarkan dan tidak mengangkat bakat-bakat baru yang lebih berani dan lebih jujur dalam melaporkan isu-isu sosial? Dia bukan juga begitu saya rasa, tapi mungkin sebenarnya macam mana kita sebagai wartawan menyampaikan sesuatu kejujuran itu dalam konotasi yang lebih lembut. Contoh begitu kan. Macam contoh story yang saya kupas dalam mengenai story gajah itu pun sebenarnya ada juga beberapa isu sensitif. Contoh kekurangan tenaga kerja ataupun manpower dalam ekosistem pemeliharaan di Sabah ini kan kekurangan. Kalau kita tidak pandai mengolah perkara itu dengan lebih yang orang bilang polite kan, mungkin orang kan alamak kita ni banyak ni gini, contoh macam gitu kan. Tapi gitulah kita sebagai wartawan tu macam mana kita mau menyampaikan sesuatu yang kurang senang kepada sesuatu yang tapi jujur ya, mana kena bagi tahu juga kepada masyarakat, bukan diselindung. Rohana, mungkin yang terakhir ini selepas ini ke mana? Selepas ini adakah cuba untuk menggarap ataupun mencapai anugerah Kajai pada tahun depan? Saya sebenarnya tidaklah juga saya okey. Ya. Soalan sabar, ambil nafas dulu. Saya sebenarnya tidaklah sampai mau mendapat anugerah ke apa, tidak. Sebenarnya dalam penulisan gajah ini pun saya tidak pernah menyangka yang rencana ini akan diangkat menjadi antara rencana terbaik. Kerana niat saya hanya untuk membantu mengetengahkan isu tu. Dalam masa sama saya ingin orang ramai tahu bahawa Kina Batangan tu berpotensi besar, macam gitu contoh. Dan isu berkaitan dengan gajah ataupun pemburuan haram perlu ditangani kerana Sabah ni sebuah negeri yang kaya, bukan sejak kaya dari segi sumber kan, gas, minyak apa semua, tapi alam flora dan fauna itu pun Sabah ni kaya sebenarnya. Ya Rohana, yang terakhir Rohana, mungkin nasihat terakhir kepada belia-belia yang terinspirasi dengan cerita Rohana. Apakah pesan-pesan akhir dalam masa 30 saat ini kepada belia-belia kita seluruh Malaysia? Rajinlah membaca, rajin berfikir, dan saya tahu semua anak muda di Sabah pun masing-masing mempunyai aspirasi untuk memastikan negara ataupun negeri dia tu mencapai satu tahap kemajuan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Jujur dan sentiasa merendah diri. Yang penting kita mesti sentiasa kaut ilmu, macam mana pun kita pandai ke apakah kan, kita mesti kaut ilmu daripada orang. Belum tentu apa yang kita tahu orang tu tahu ataupun orang tu tahu kita tahu. Macam gitu. Maksudnya sharing kan. Ada simbiosis itu ya, hubungan yang baik antara kita dan juga seluruh masyarakat. Terima kasih banyak Rohana Nasrah bersama dengan kami di Darah Muda bicarakan tentang menulis dengan cinta, bina generasi dengan pena. Jauh daripada Sabah, walaupun saya malam ini agak kesendirian, tapi ada Rohana rasa hangat sikit. Dan malam ini ramai orang yang nak berjumpa dengan Rohana, termasuk juga dengan pengacara ruang bicara selepas ini, Syarka Wijirim, yang mengirimkan salam pada Rohana dan juga seluruh kru Darah Muda dan Di Bernama. Dan pada penonton kita, terus menjaga kesihatan, jaga jarak sosial, pakai penutup muka ketika berada di tempat kawasan-kawasan awam. Terus jaga kesihatan anda, dan pesanan akhir, saya biasa tinggalkan anda dengan tanggungjawab membaca. Tapi malam ini Rohana dan saya meninggalkan anda dengan tanggungjawab menulis secara beretika dan bertanggungjawab. Jadi apapun, jumpa lagi selepas ini dalam membicarakan tentang isu-isu belia dengan lebih berani dan kritikal, semuanya di Darah Muda.